Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Terima kasih saudara pengacara majlis yang dihormati, tuan pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Nurul Salam, pegawai-pegawai masjid yang dihormati, kepada pemimpin-pemimpin masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan satu ayat yang disuruh oleh Nabi SAW untuk kita baca, untuk kita hafaz, untuk kita amal, untuk kita faham, supaya kita ni selamat daripada Dajjal dan fitnah Dajjal di akhir zaman. Maka orang bertanya, bila saya baca Ustaz surah Al-Kahfi 110, tak nampak pun ayat Dajjal dalam dia Ustaz. Tak ada pula kisah Dajjal ke kisah apa pun, tak ada pun. Macam mana yang kata bila amalkan surah ni boleh selamat daripada fitnah Dajjal? Dajjal tak boleh nak rosakkan kita. Sebab tu tuan-tuan, khususnya adik-adik kita, anak-anak kita yang ramai pada malam ni, alhamdulillah, di mana yang kita nak tengok bila Nabi sebut ayat 1 sampai ayat 10, ayat 1 sampai ayat 10, tak payahlah tuan-tuan duk cari pula mana kedajiannya, tak payah cari. Daripada ayat 1 dah kita tahu dah, alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab. Alhamdulillah, maha suci Tuhan yang menurunkan, alhamdulillahillazi anzala alaikal kitab. Allah bila disebut Al-Quran, dia akan sebut perkataan anzalna, dia akan sebut perkataan nazala, yanzilu, anzalna, nunazzil dan sebagainya. Merujuk kepada perkataan Al-Quran, merujuk kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Allah Ta'ala akan menggunakan perkataan nazala, diturunkan, kami turunkan, anzalna, diturunkan. Tetapi kalau merujuk kepada Bani Israel, merujuk kepada ayat-ayat diberikan kitab kepada Bani Israel, Allah Ta'ala tak menggunakan perkataan anzalna, nazala dan sebagainya. Diberikan perkataan kami berikan. Alam ya'tikum, kami berikan kepada mereka. Bukankah kami berikan kepada kamu? Allah gunakan perkataan beri. Beza tu tuan-tuan. Untuk Al-Quran, untuk Nabi Muhammad, Allah gunakan perkataan nazalah. Untuk orang yang menolak Al-Quran, yang menolak kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, seperti Bani Israel, Yahudi, Nasrani dan sebagainya, Allah menggunakan perkataan bukankah kami berikan kepada kamu, bukankah telah diberikan kepada kamu. Subhanallah tuan-tuan. Ini kaedah-kaedah penurunan ayat di dalam Al-Quran. Perkataan ini untuk yang ini, perkataan ini untuk orang jenis ni. Sebab tu adik-adik depan saya ni nanti belajar tentang Al-Quran, tentang belajar tentang ayat-ayat Al-Quran. Hebatnya tuan-tuan, cantiknya Al-Quran. Perkataan yang baik-baik digambarkan pada yang baik-baik dan hebat. Perkataan nazala, turun, Allah gunakan untuk hujan. Wa anzalna minas sama'i ma'a, kami turunkan daripada langit hujan. Kami turunkan daripada langit hujan. Wa anzalas, dan diturunkan kepada mereka itu alaihim sakinah, diturunkan kepada mereka itu ketenangan. Diturunkan kepada mereka berdua ketenangan, sakinah. Allah gunakan perkataan turun. Begitu juga dengan Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar.
Digunakan perkataan turun untuk benda-benda yang besar, yang hebat, yang bermanfaat. Jadi kalau adik-adik belajar bahawa hujan tu merosakkan, hujan itu boleh membahayakan, kena kaji balik. Sebab Allah Ta'ala sebut berkali-kali di dalam Al-Quran, hujan diturunkan sebagai ubat, hujan diturunkan sebagai penguat, hujan diturunkan untuk menghalau kamu daripada syaitan, hujan diturunkan kepada kamu untuk mengukuhkan kedudukan kamu. Sebab hari ini dah ada satu golongan yang mengatakan bahawa hujan tu tak elok. Hujan ni penuh dengan asid, hujan ni tak elok, jangan simpan air hujan, jangan mandi air hujan, jangan terkena hujan nanti demam dan sebagainya. Sedangkan Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, hujan itu merupakan ubat. Hujan itu merupakan ubat, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, daripada surah Al-Kahfi, daripada ayat pertama, Allah Ta'ala dah sebut dah, Alhamdulillah, maha suci Tuhan, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Baik, sampailah pada ayat yang ke-10, Allah bertanya kepada kita, Am hasibta, apakah kamu berkira, apakah engkau berkira-kira bahawa kisah Ashabul Kahfi dan Raqim itu satu kisah yang hebat sangat? Tuan-tuan, Ashabul Kahfi ialah anak-anak muda yang menyelamatkan iman mereka daripada dirosakkan oleh raja yang zalim pada masa itu. Raja memerintahkan seluruh rakyat dia menyembah Tuhan mereka. Konon-kononnya lah, diambilnya Tuhan mereka, matahari ke apa kan, dikatakan Tuhan. Siapa yang tak nak sembah matahari akan dibunuh dan sebagainya. Demi nak menyelamatkan iman, maka mereka ini bersembunyi di dalam gua yang disebut sebagai Al-Kahfi. Apa makna Al-Kahfi? Gua yang besar. Ni kalau masjid ni kita panggil gua, dia Al-Kahfi. Kalau gua tu kecil, nama dia ialah Thur. Tuan-tuan ingat Nabi Muhammad dia pergi hijrah ke Madinah, Nabi bersembunyi di gua Thur tu kecil, boleh muat Abu Bakar Siddiq, boleh muat Nabi Muhammad, dua orang je. Kecil je, lubang kecil je, dia dipanggil sebagai Thur. Kalau gua yang besar, dia tak panggil Thur, dia panggil sebagai Kahfi. Boleh faham dik? Nah, alhamdulillah tuan-tuan. Yang kecil gua apa? Luqman? Nama apa? Ha? Abdul Ba. Kecil nama apa guanya? Gua Thur. Yang besar Al-Kahfi surah. Okey, yang besar nama dia Kahfi. Kalau orang gua, nama dia apa? Ashabul Kahfi.